Assalamualaikum everyone. So kita jumpa lagi untuk sambungan tajuk. Kita dah bincang tajuk daya apungan di bawah 8.2 kesan daya. Sekarang kita nak bincang kesan daya yang seterusnya lah. Okey, hari ni kita nak bincang pasal tuas, fulcrum, beban daya dan momen daya. Okey, so awak akan jumpa term-term yang baru ni lah, tuas, fulcrum apa semua ni. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa yang kita nak belajar lah. Kenapa kita nak belajar tajuk ni. So, tajuk ni at the end of the story, so you should be able to mengelas dan menyelesaikan masalah tuas berdasarkan kedudukan fulcrum, beban dan daya. Okey, so kita akan bincang semua ni. So, bila dia kata menyelesaikan means dalam tajuk ni kita ada sedikit pengiraan lah. Nak kena buat. So, pengiraan yang sangat ringkas. Okey, kemudian menerangkan dan berkomunikasi mengenai konsep momen daya. So, apa dia momen daya ni? Okey, apa dia momen daya ni? Ini yang menarik lah. Sebenarnya kita guna benda ni hari-hari dalam kehidupan harian kita lah. Okey, so kita nak fokus tentang satu-satu terms. So, tengok gambar rajah ni betul-betul. Dalam buku teks awak pun ada kan? Muka surat 181. Okey, tengok buku teks. So, kita ada benda kita panggil fulcrum. Ini ada satu palang. Awak letak satu pin palang kat sini. Lepas tu ada beban kat sini, ada daya kat sini. So, apa dia daya? Kita dah belajar. Daya adalah tolakan atau tarikan. Dikenakan kat palang ni. Beban objek yang kita letak lah. Objek ni boleh bergerak kat sini, boleh gerak kat situ, tak ada masalah. Satu lagi kita panggil fulcrum. Fulcrum ialah titik sokongan yang tetap. Titik sokongan yang tetap. Ini tak boleh ubah. Kalau nak cungkil kat sini lah. Okey, so semua ni kita panggil dia tuas. Okey, tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. So, semua ni adalah proses kita nak buat. Kita panggil tuas. Okey, tak faham tuas. Tuas daripada 3 bahagian. Fulcrum, beban dan daya. Itulah tuas. Okey, tuas sebenarnya adalah satu mesin. Ni semua dah. Okey, so tuas tu kalau tak berapa faham, dengan bahasa mudahnya, okey, kat sini kata, tuas ni kita nak, contoh sebentar kita nak kilas. Kita nak buat satu kilasan. Okey, contohnya ni kita punya tulang kan. Okey, kalau saya kata tangan awak terkilas, awak gaduh-gaduh orang, dia kilas tangan kita. Dia kilas kat mana? Boleh tak dia kilas kat sini? Aku nak kilas kat sini. Tak boleh. Sini dia tak kilas. Dia patah terus. So, nak kilas, dia mesti kilas dekat sendi. So, dekat sendi means sama ada dia kilas. Okay, kat bahagian ni, kita kata tergeliat lah. Siku saya tergeliat, terkehil, terseliuh. Sebab apa? Kita boleh tarik belah ni. Ataupun dekat wrist. Ataupun mungkin kat sini. Kena kilas. Kena kilas kat shoulder kan. Okay. So, yang ini ni, maksud dia apa dia? Yang ni lah yang kita kata fulcrum tu, titik ni. Ada satu titik tetap, lepas tu kita bagi beban kat sini, tarik naik, lepas tu dia pun terkeluar. Sini titik rujukan dia. Macam orang buat apa? Lompat bergalah. Kalau tengok Olimpik tu, ada lompat galah, ada lompat tinggi-tinggi, bawa palang. Okey, orang tu lari-lari bawa galah kan. Sekali dia cek galah ni kat sini. Tu kat sini tak boleh bergerak lah. Kalau bergerak, jatuh lah. Lepas tu yang ini akan bawa dia pergi swing lepas benda tu. Okey, itu yang maksud fulcrum tu. Okey, yang lain tu daya dan beban lah. So, semua orang tahu kan. Alright, so senang je. Okey, tuas ni untuk apa? Kita nak belajar tajuk ni. Tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Apa maksud lebih mudah ni? Macam ni, nak buka benda ni, cuba buka pakai jari ke, pakai gigi ke, silap-silap gigi yang tercabut kan. Tapi bila kita pakai benda ni, kita lock kat sini dah jadi dia punya tuas. Kita bagi daya. Lepas sini dia tak akan bergerak. Kita tarik dia ke atas, so daya tu transfer pergi kat sini. So, maksud dia, tuas ni kita perlukan beban yang kecil, daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang besar. Okey, ni pun sama juga. Kan, awak nak buka pakai kuku tak boleh, pakai je bubuh kat sini, camca ke. So, tekan kat sini, sini naik. Okey, so kita bagi daya kat sini kecil, tapi daya yang terhasil kat sini besar. So, terbuka lah benda ni. Tuas membolehkan kita menggunakan daya yang lebih kecil untuk melakukan kerja. Kita manusia, kita bijak kan. So, yang ni sebenarnya mesin lah. Apa-apa benda yang memudahkan
kita punya kerja, mempercepatkan kita punya kerja, mengurangkan tenaga, kita panggil mesin lah. Okey, calculator, mesin lah. Okey, tolong otak kita nak fikir 4 hari, dia fikir sehari, siap. Okey, so kita bagi beban daya kat sini, lepas tu daya kat sini akan terhasil lebih besar. Okey, so senang kerja kita. Sama jugalah, kita nak buka paku pun. So, yang ni semua benda yang kita tak payah teorikan pun, semua orang faham kan. Okey, nak angkat beban, nak cabut paku, banyak lagi contoh-contoh awak boleh cari ya. Okey, sekarang kita ada 3 level pengelasan tuas. Tuas, again, saya ulang tuas semua ni. Tapi kalau kita pecah satu-satu, ini daya, ini beban, ini fulcrum. Okey, so ada yang tak sini kat tengah. Ada yang letak fulcrum kat sini. Ada tak kat sini ya. Okey, so ada jenis-jenis dia. Tuas dikelaskan kepada 3, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Okey, ini tuas kelas pertama. So, awak kena tahu apa beza dia kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Nanti mungkin soalan tanya dalam soalan objektif lah kan. Okey, tuas kelas pertama. So, tuas kelas pertama, fulcrum kat tengah. Okey, contoh dia pelayar. Pelayar kat sini tempat yang kita tak nak gerak. Lock kat sini, kita bagi daya kat sini, terhasil. Okey, so dia kepit beban. Sama juga macam ni kan, nak buka tin, fulcrum kat tengah, beban dia tin ni lah. Kita nak angkat beban, tujuan kita buat tuas ni. Sama juga dengan gunting. Okey, yang mana kat tengah itu first class. Kelas 1. Okey, second class. Tuas kelas kedua, beban kat tengah. Ada lah beban kat tengah. Fulcrum kat tepi. Okey, ada lah. Ni siapa pernah tengok kereta sorong. Zaman ni orang tak pakai kereta sorong lah. Okey, kalau kita sorong, so nampak sini, kat sini yang tempat kita cungkil, cungik fulcrum tu tempat cungkil lah. Senang nak faham. Okey, tempat kita cungkil, so kita cungkil kat sini, beban kat sini. So kita angkat kat sini, yang ni tolong tahan ya, so tak rasa berat sangat. Sama juga macam ni kacip. Pernah tengok kacip? Apa tak pernah tengok kacip pun. Kacip atau pemecah buah keras ke, awak makan buah keras tu, makan ketam ke, dia speed dia kan. Okey, yang ini beban dia kat sini, ketam tu tak kat sini. Kat sini tempat lock dia, kat sini tempat cungkil dia. So kita tekan. Okey, so satu lagi kelas ketiga. So kita dah 2 kelas. Kelas ketiga daya pula kat tengah, terletak di antara fulcrum dan beban. So, macam mana contoh dia? Contohnya kalau siapa kaki mancing ni, tengok. Beban kat sini, ikan nak mengelupok. Yang ni, selalunya ada orang kat sini. Tangan dia pegang ni. Yang ni dia lock kat pinggang dia. Okey, dia lock kat pinggang dia. So, yang ni akan lock. So, sini akan jadi dia punya tempat cungkil. So, dia bagi daya. Ikan ni pun naik ke darat. Okey, penyepit ais pun sama. Penyepit ais, beban kat ujung. Fulcrum kat belakang. So, kita tak tekan kat sini. Kita tekan kat tengah. So, kita tekan tu, tempat kita bagi daya kat dia. So, dia akan pecah lah. Bagi kat sini sikit, kat sini akan terhasil banyak. Okey, so harap awak boleh ingat. Macam mana nak ingat? Okey, saya tolong. Macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat? Awak ingat ni. F, alamak. Saya tukar pakai pensel. Pen. F, B, D. Maksud dia ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Okey, apa nombor 1, nombor 2, nombor 3? Nombor 1 fulcrum kat tengah, kelas kedua beban kat tengah, kelas ketiga daya kat tengah. Okey. So, FBD 3 huruf je, tak susah nak hafal kan? Insya-Allah. Okey, so ini hasil daripada gambar rajah tadilah. So, yang ni pun kat buku teks juga sama je. So, tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. So, F, B, D. So, senang ingat. Okey, sekarang kita nak belajar benda baru. Momen daya. Okey, momen daya dengan bahasa mudahnya, saya tukar pergi bahasa Melayu. Ni bahasa sains momen. Kita panggil daya kilasan. Kilas. Kalau bahasa Inggeris, dia panggil torque. T-O-R-Q-U-E. Torque. Kol-kolah kubro dia bunyi. Torque. So, simbol dia macam ni. Ini tau, huruf Greek. Okey.
F times D. Okey, ni rumus dia. So, ni dalam buku teks tak ada, saya bagi. So, tolong catat benda ni ya. So, torque equal to F cross D. So, apa dia benda ni? Benda ni daya kilasan. Okey, contohnya kalau awak beli, awak tengok spek kereta, ada kereta baru keluar kan. Okey, dia ada tulis kat situ torque dia 5,000 Newton meter. Okey, ada tulis torque dia 1,000 Newton meter. Okey, torque dekat tayar dah. So, apa maksud dia kat sini? Okey, torque ni kalau diberi daya tu lagi kuat, maksud dia kilasan dia lagi kuat. Maksud dia kalau ada satu tayar tu, kita nak tahu satu kereta tu lagi pick up ke lagi tak pick up, kita tengok torque dia. Salah satu lah, banyak lagi faktor lain. So, kalau torque dia tinggi, maksud dia senang pusing. Kita bagi daya kat sini, dia gerak kilas lah dia. Okey, kalau kecil, dia lambat sikit nak gerak kalau saiz tayar dia sama besar. Bagi torque yang kecil, nak kilas dia, nak buka dia jadi slow. Nak golekkan dia jadi slow sikit. Okey, itu contoh. Paling mudah nak faham torque. Okey. So, tengok kalau beli kereta, dia tulis torque kenapa. Okey, so back to the... Okey, sebelum tu tadi saya dah padam tadi. Siapa yang tak salin, tulis sekali lagi lah. Rumus dia torque F daya darab distance. Distance ni jarak. Okey, sekejap kita bincang. Ingat dulu rumus ni sebab dalam buku teks dia tak bagi. Okey, kesan putaran yang dihasilkan disebut momen daya. So, itulah. Awak dah. Ni dah spana dengan nut. Awak bagi daya. Dia pun pusing. Keluar. Atau masuk kan skru ni kan. Okey. Yang terhasil keluar termasuk tu, itulah kita panggil kesan putaran. Ataupun bahasa sains dia momen daya. Torque. So, momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Momen daya bergantung kepada daya yang dikenakan dan jarak tegak. Okey, yang ni F, yang ni D. Momen daya. Okey, torque. Bukan T ya, torque. Okey, so apa maksud jarak tegak? Macam ni. Kat sini kita punya fulcrum, kita lock kat sini. Daya mesti kita bagi tegak maksud dia. Macam ni tegak lah sebab dia 90 darjah. 90 darjah. Maksud dia awak tak boleh nak bagi daya macam ni. Bagi daya macam ni tak boleh. Ni dah bukan 90 darjah. Ataupun nak bagi ke bawah pun macam ni tak boleh. Ni bukan 90 darjah. So kalau nak bagi ke bawah dia macam ni. Ini F kita. Ini kita punya fulcrum. So mesti 90 darjah. Okey, kenapa mesti 90 darjah? Sebab kita nak dapatkan hasil momen yang efisien. So, kalau saya cerita pasal mat panjang lah. Ni ada sin theta, cos theta, apa semua tu. So, tak payah. Buka punya level lagi. Okey, contoh kan. Ni semua orang guna. Kalau guna apa ni, spana. Nak ketatkan nut. Atau nak longgarkan nut. Okey, pangsi ni kita panggil fulcrum lah. Okey, tempat lock kita kat sini. Okey, so what happen? Apa yang awak buat? Kita tarik dia ke bawah. Kita tarik dia ke bawah. Kenapa kita tak tarik ke sini? Kita rugi tenaga lah. Awak tarik ke sini, awak bagi daya tinggi. Tapi hasil dia kurang. So, kita nak maksimumkan momen dia. So, dia mesti 90 darjah. Okey. Sama juga kan kalau buka pintu. So, buka pintu. Kita lock pintu kat sini. Okey, paku saya kat sini. Kita buka. Kenapa orang cipta tombol selalu letak kat ujung ni? Tak kat tengah sikit je. Tak kat sini ke tempat buka pintu. Kunci kat sini style sikit. Boleh tak? Boleh tu boleh. Cuba awak tolak pintu ni. Awak tolak. Sorry. Okay, awak tolak pintu kat sini. Dan awak tolak ke pintu kat sini. Yang mana lagi senang? Tertarik. Kan? So kat sini lagi tak senang. So selain daripada 90 darjah. Okay, jarak dia memainkan peranan juga. Kalau kita punya D kita kecil, means dekat sini ataupun D kita kat sini. Lagi jauh. Yang mana kesan dia lagi tinggi. So, rumus yang saya bagi tadi, torque equal to F cross D tu, maksud dia, ini dengan ini berkadar terus kan. Kalau dia masuk, maksud dia lagi jauh, kita tarik kat sini, yang ini akan hasil lagi tinggi lah. So, lagi senang kita pulas dia. Kalau tak kat sini, dapat hasil yang kurang lah. So, dia lambat sikit skru ni nak longgar. Sama juga kalau kita tolak pintu. Sebab tu tombol pintu dia buat kat ujung.
So senang lah sebab D kita besar, torque kita besar, moment daya kita besar. Kalau kita tak tengah-tengah ni pelik sikit lah. Susah sikit nak buka pintu. Okay, so macam mana nak kira? Dah tunjuk dah tadi macam mana nak kira. So sekali lagi. F cross D. So F ni make sure unit awak dalam Newton. D dalam meter. So jawapan kita akan dapat. Okay, let's say daya kita bagi kat sini 10. Kat sini kita bagi 7 meter. Okay, so jawapan awak mesti dapat 70 Newton meter. Okay, ni unit dia. Newton untuk F, meter untuk D. Very simple. Okay, kita tengok satu contoh. 20 cm jarak di antara fulcrum dengan kita punya daya. Sampul darjah ke tak? Okey, sampul darjah. So, kalau sampul darjah boleh darab terus. So, daya tegak ialah 10 Newton meter. So, yang ini mesti dalam meter. Dia bagi kat sini sentimeter. So, kena tukarlah 1 sentimeter berapa meter. So, moment daya ni pula, dia boleh ada dua arah. Kalau kita tarik ke bawah, dia pusing kat sini. Tapi kalau nilai daya yang sama, mungkin awak tolak dia kat atas. Awak nak longgarkan dia, ini awak nak ketatkan dia. Okey, pun boleh jadi juga. So, kita ada dua arah. Maksud dia, moment dia, hasil dia boleh jadi counter clockwise ataupun dia boleh jadi counter clockwise. Boleh ikut jam atau lawan jam. So, moment daya dua arah. So, selalunya kita ambil hak ikut jam tu, kita ambil positif dan negatif tu tak kisahlah. Okey, so dalam kes ni application, kalau nak ketatkan, dia ke bawah. Kenapa? Sebab dia ikut jam. Tu je. Okey, itu kalau awak tengok setengah buku dia ada tulis negatif 50. Jawapan kat sini dapat negatif 10. Mungkin dia ambil daya kat atas, dia longgarkan. Contoh macam negatif lah. So, tak payah pening ingat pasal benda tu. Okey, ini faktor-faktor tadi. Moment daya bertambah sekiranya. So, ingat je rumus ni sama bentuk. Sekiranya daya bertambah. So, daya bertambah, dia pun tambah. Ataupun jarak tegak dia bertambah. Sebab dia berkadar terus, jarak tegak bertambah, dia pun bertambah. Okey, so kalau kita letak lagi jauh, lagi kuatlah dia akan terasa. Tempat kita, bukan kita letak, kita kenakan daya tu. Okey, siapa pernah tengok mesin ni? Ni kalau pergi klinik kesihatan, time baby dulu, cik-cik sekolah rendah kat sekolah kita pun ada kot, time PJSK kan. Okey, kita duduk atas ni. Berdiri atas ni. Okey, so tengok benda ni. Kita kena adjust sampai kat sini dia tunjuk kosong. Masa kita berdiri mungkin dia promote pergi sana kan. Dia sengit. So, bila dia kosong maksud dia apa? Maksud dia yang tu keadaan keseimbangan. Okey, so berat awak ni dengan berat batu-batu kat atas ni dah sama, baru jadi kosong. Okey, so kita nak apply moment daya ni untuk nak pastikan satu benda tu stabil, berada dalam keseimbangan. Okey, contoh, okey, jongkang-jongkit tau. Jongkang-jongkit pernah main apa tak pernah main ni. Okey, kalau pergi kat playground, sekarang jangan pergi dah COVID. Okey, so ada jongkang-jongkit, bapak-bapak yang duk main sekarang. Dalam pesawat ada dinosaur semua. Okey, seorang pergi duduk di sini, seorang pergi duduk di sini. So, kalau beban dia sama, maksudnya jisim darat weight, beban katalah 700 Newton, 70 kilo, yang ni pun 700 Newton. Okey, stabil lah. Dengan syarat, jarak dia pun sama. Dari sini ke sini 2 meter, sini ke sini pun 2 meter. Settle. So, awak nampak macam tak ada apa berlaku lah. Settle. Okey, tapi katalah yang ini, lepas tu, dia pergi dukung anak dia sekali, lagi 50 Newton, dah jadi 750 Newton. Okey, duduk atas ni, dua orang jadi. Okey, so apa ke jadi? Dia tak seimbang. Yang ni akan terangkat sikit. Okey, so sekarang ni Muhammad kat sini, dia tak mau bagi terangkat sikit. So, dia kena buat apa? Boleh tak? Dia tak ada anak nak dukung. So, mungkin dia gerak ke sini sikit ke? Dia gerak ke sini sikit ke?
So lalas yang ni jadi seimbang balik. Tadi mungkin dah jadi sengit macam ni. Sekarang mamak ni dia ubah tempat, dia duduk kat sini. Kalau duduk kat sini, so mungkin jadi sama balik. Ataupun mamak ni yang kena duduk depan sikit. Duduk depan sikit, baru dia boleh. Okay, so benda ni kita nak kira. Kita boleh kira. Lepas ni awak pergi playground, boleh test lah. Macam mana nak bagi seimbang. Adjust sikit. Timbang awak punya berat semua, boleh tahu. Tak ada masalah, boleh apply in daily life. Okay, so itu je. Tak payah pening-pening tengok benda ni kan. Okay, so contoh. Kita tengok contoh. Dua budak duduk di sebuah jongkang-jongkit. Jarak Jiayin dan fulcrum supaya jongkang-jongkit itu diseimbangkan. Okey, macam ni. So, orang pergi duduk. Abang dia, Wei Hong yang Jiayin ni. Okey, dia duduk kat sini. Abang dia duduk kat sini. So, kita nak apply. Dalam kes ni, macam mana kita nak apply? Kita ada dua momen kita kena pertimbangkan. Bila kita kata keadaan seimbang, tadi yang saya cakap dah. Momen daya. Okey, sebelah sini. Okey, katalah kat sini kita kata ini A, ini B. Okey, momen daya untuk A mesti sama dengan momen daya B. Okey, so momen daya dia apa? F darab D kat sini sama dengan F darab D kat sini. Nilai dia mesti sama. Nilai F ni belum tentu sama. Tapi jumlah semua hasil darab. Kalau kat sini 100, sini pun 100. Kat sini mungkin jadi 20 darab 5, 100. Kat sini mungkin jadi 25 darab 4, 100 juga. Okey, so yang ni kita nak apply. Momen daya sebelum, A, mesti sama dengan momen daya kat sini. Okey, itu dah ada prinsip dia lah sebenarnya. Okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Ini yang kita kata tadi. So, dengan bahasa mudahnya, ini torque A sama dengan torque B. Momen daya A sama dengan momen daya B. Okey, lepas tu kita tengok A dia berapa. Dia mesti ke mana? So, ke bawah. So, dia tegak tak 90 darjah? Tegak, tak ada masalah. So, 200 darab D, D kita tak tahu. So, yang ini, kita tahu D dia 2 meter, kita tahu weight dia. Okey, 300 Newton. So, adjust, kita dapat. So, apa yang jadi kat sini? Jawapan kat sini awak dapat 3 meter dari mana? Dari fulcrum lah. So, budak ni kena duduk jauh sikit. So, baru dia dapat straight. So, kalau dia duduk sama jarak, maksud dia, yang berat ni akan ke sini lah. Berat ni akan terangkat, akan sengit lah. So, bila sengit, tak seimbang. Okey, boleh faham? So, cuba soalan dalam buku modul awak macam biasa. So, tajuk ni, ingat catatan yang saya tunjuk tadi, talk, apa semua tu, yang benda tak ada buku teks tu, kena tulis kat tempat lain lah. Okay, so that's all. See you again next time, insyaAllah. Thank you.